Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fi ma yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatik Ya Arhamar Rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan masuk bab yang baru, iaitu berkaitan dengan solat berjemaah, sebagaimana yang kita terhenti pada mukaddimah. Lebih kurang kita nak masuk isyak pada baru ini pada 18 hari bulan 10. Sebelum kita bincangkan secara detail berkaitan dengan fiqh-fiqh ataupun kaedah-kaedah hukum hakam yang berkaitan dengan solat berjemaah ni, malam ni terlebih dahulu kita akan cerita secara umum berkaitan dengan fadilat kelebihan solat berjemaah ini, dan mungkin semua sudah maklum tentang perkara ini, cuma kita renew balik, beringat balik, tajdid balik semangat kita untuk sama-sama kita tunaikan solat berjemaah. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok kepada kehidupan kita pada hari ini, alhamdulillah, masing-masing umur kita sudah meningkat naik dan ada di kalangan kita sudah berpencen. Kalau kita fikir dari segi duit, segi pangkat, segi kerja, alhamdulillah, mungkin kita anggap kita sudah pun berjaya dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang pencen, duit tiap-tiap bulan akan masuk. Dan sekarang ni kerja kita adalah kita nak buat apakah persiapan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan barangkali pada masa muda-muda kita banyak kita lalai. Masjid pun kita boleh jumpa sekali seminggu je tuan-tuan, pada hari Jumaat je. Itu pun yang datang. Dan kita boleh katakan nak solat berjemaah tiap-tiap minggu tu sukar kita sebab kita sibuk. Dan alhamdulillah, di kalangan ramai jemaah-jemaah yang ada di kawasan ini, sekali lagi Allah pilih kita. Kita dah berjaya dunia. Kita pegang jawatan yang besar, kita pencen dengan duit yang banyak. Dan sekali lagi Allah pilih kita di hujung hayat kita di kalangan jemaah untuk datang ke masjid. Yang mana orang lain sama umur dengan kita, duduk rata-rata. Alhamdulillah, supaya kita doa pada Allah, peluang dan ruang ini, supaya Allah pasak dalam jiwa kita semangat kepada kita sehinggalah akhir hayat kita. Namun, tidak ada seorang pun ibu bapa yang tidak pernah terfikir. Mereka telah berjaya, mereka ada pencen, rumah yang besar, rumah kawasan-kawasan ni kawasan orang kaya-kaya. Nama lagi Kota Seri Mas, ni Lubuk Mas. Mungkin kita terfikir bagaimana dengan anak-anak kita. Adakah anak-anak kita juga mampu untuk memiliki rumah seperti kita? Adakah anak-anak kita ke depan nanti mempunyai simpanan yang cukup sebagaimana yang kita miliki sekarang? Itu yang mungkinan kita fikir. Tapi berapa ramaikah ibu bapa yang terfikir? Kita telah pun berjaya dunia. Kita boleh mari ke masjid. Berapa orang yang boleh bawa anak mereka, keluarga mereka mari ke masjid? Perkara itu perlu kita muhasabah. Supaya saya selalu bagi tahu, peringat pada diri saya dan tuan-tuan sekalian. Kita umur-umur kita begini, kalau boleh kita nak jumpa dengan Allah dalam keadaan kaya raya. Kita tidak perlu buat kerja apa-apa, tapi pahala terus masuk dalam kubur kita. Maka antara saham yang terbaik adalah anak-anak dan keluarga kita. Apabila mereka melakukan ibadat, tuan-tuan, walaupun kita telah meninggal dunia, bercucuran pahala-pahala yang dilakukan oleh mereka, hasil didikan kita di atas muka dunia ini, masuk dalam kocek, masuk dalam tabung pahala kita. Dan kita boleh berbangga depan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan orang lain. Di sebelah kita, kubur kita sebelah kita dalam keadaan gelap gulita tanpa ada lampunya. Tapi bagaimana dalam keadaan kubur kita dalam keadaan terang benderang dengan doanya. Seingat saya pernah baca satu buku Aulia Allah yang mana
Nama Syekh tersebut Syekh Al-Junaid. Mana Syekh Al-Junaid ni kalau kita baca dia ada golongan tabi'in yang golongannya hebat. Yang mana mereka ni kalau sebut nama Syekh Al-Junaid tak ada orang tak kenal dan dia ni digolongkan sebagai waliullah. Satu ketika riwayat mengatakan bahawa dia terdengar suatu suara yang kata, wahai Al-Junaid, pergilah kamu ke sebuah kubur yang mana di situ akan ditunjukkan kepada kamu satu perkara, satu peristiwa yang sangat hebat. Maka ketika itu tersedar bangun daripada tidur. Syekh Al-Junaid terus pergi ke kubur sebagaimana yang telah disebut, yang telah dinyatakan dalam mimpinya. Sebab mimpi wali Allah ni bukan mimpi macam kita. Mimpi macam kita ni, kita masih duk cerita, masuk belega dalam kepala otak kita pasal bola, cerita pasal dunia dan sebagainya. Mimpi wali Allah ini, itulah satu seruan yang benar terhadap mereka. Maka Syekh Al-Junaid tanpa berlengah, dia terus pergi ke kubur yang tempat dimaksudkan dan dia mencari sesuatu yang benda yang Allah nak tunjukkan kepadanya sebagaimana disebut dalam mimpi. Belega dia berkeliling cari kubur, tidak ada satu pun benda yang hebat yang mana Allah nak sebut. Tapi dia yakin bahawa sudah tentu ada sesuatu yang hebat. Aku akan cari sampai aku jumpa. Duduk dekat kubur tersebut, bersandar dia dekat sebatang pokok di dekat dengan kubur. Tiba-tiba dia tertidur sekali lagi. Dan di dalam mimpinya itulah dia tunjuk kepada satu kubur yang mana kubur lain bangun ketika itu jenazah bangun. Saya bacalah cerita wali Allah itu, bangun, semua bangun dengan muka bersinar-sinar. Melainkan satu kubur yang mana jenazah dan itu sembunyi dalam kubur, tak nak bangun sebab malu kepada jemaah, malu kepada ahli-ahli kubur yang lain yang bangun dengan muka yang bersinar-sinar. Maka Syekh Al-Junaid pun pergi ke dekat kubur tersebut sebagaimana dalam mimpi. Dia pergi dekat dengan kubur tersebut. Dia tanya, kenapa kamu tak bangun? Dia kata, aku malu nak bangkit dengan orang lain, semua muka bersinar-sinar sedangkan aku dalam keadaan gelap gulita. Siapakah kamu? Dia kata, aku adalah imam di tempat ini. Kenapa keadaanmu gini? Dia kata, aku banyak mari ke masjid mengimamkan orang solat, tetapi aku abaikan anak-anak aku untuk solat berjemaah bersama-sama dengan aku. Maka inilah balasan daripada Allah yang mana orang lain, anak-anak melakukan pahala dan semua yang dikeliling itu adalah hasil sumbangan daripada anak keluarga mereka. Dan ketika itulah dia beritahu, dia terbangun daripada tidur, dia pergi cari kubur, terjumpalah kubur yang dimaksudkan. Maka dia tanya orang kampung, mana tuan ni? Siapa tuan kubur ni? Maka orang kampung cerita sebiji. Dalam mimpi dia kata, ini kubur Pak Imam, di mana keluarganya? Keluarganya di sebelah sana. Dia pergi cari Syekh Al-Junaid, cari rumahnya. Rupa-rupanya anak-anak dia penuh dengan kelalaian. Tidak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh sekali nak mari ke masjid. Maka ketika itu, Syekh Al-Junaid menceritakan dan memperkenalkan diri yang tidak ada orang tak kenal Junaid ni siapa. Terkejut oleh keluarganya, dia cerita bagaimana keadaan ibu bapaknya dalam kubur tersebut. Maka insaf ahli keluarga kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Syekh Al-Junaid didatangi dalam mimpinya. Yang mana kubur yang gelap gulita tadi, dia bangkit dan cahaya yang ada padanya melitupi cahaya yang ada pada orang lain. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati Allah sekalian, apa yang saya nak cerita di sini, tuan-tuan? Apabila kita datang ke masjid dan kita maklum bahawa masjid rumah Allah yang sangat hebat, yang mana banyak dalil-dalil dan nas-nas menceritakan tentang kelebihan solat berjemaah. Rugi kalau kita mari ke masjid, kita biarkan kita seorang sahaja berjaya di depan Allah, tetapi kita biarkan anak-anak kita solat, anak khususnya anak lelaki, solat berseorangan di rumah masing-masing. Ini perkara yang perlu kita lihat, supaya kalau kita berjaya di hadapan Allah, maka kita nak anak-anak kita perkara yang sama. Jangan ingat kita akan terus berjaya di depan Allah, tapi kalau kegagalan anak-anak kita di depan Allah, hasil didikan kita. Ini tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Betul lah,
Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taghabun, ia ada menyatakan bahawa innama ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang yang beriman, Nabi Tuhan sebut, wahai orang yang beriman, dia kata, hati-hatilah kamu, sesungguhnya isteri kamu dan juga anak-anak kamu nanti akan jadi musuh yang paling hebat atau fitnah di hadapan kamu apabila kamu jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan Tuhan yang dikasihi sekalian, oleh kerana itu, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita supaya solat Jumaat ini menjadi satu benda yang sentiasa menjadi kelangsungan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, walaupun di mana-mana kita berada, mungkin anak-anak kita juga akan mendidik perkara yang sama kepada cucu-cucu kita pada masa akan datang. Sebagaimana yang sebut pada baru ni, da'al Islam ila salatil jamaah wa ghariba fiha. Sesungguhnya Islam sangat menitik berat tentang solat berjemaah ni. Bahkan banyak nas-nas yang menceritakan tentang galakkan supaya kita ni datang solat berjemaah. Di antaranya sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' para ulama tentang perkara ini, sebagaimana di firman Allah surah An-Nisa, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Jelas dalam ayat ini menyebutkan bahawa apabila kita menunaikan solat, maka tunaikanlah solat kamu berserta dengan orang-orang yang lain berada dengan kamu. Ini bukan perintah sebarangan. Solat berjemaah ni sememangnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 102. Oleh kerana itu, perkara ini bukan perkara yang remeh. Sangat ditutup berat. Sebagaimana disebut wahadal amru fi iqamati solat jamaah ma'ar rasul fil khawfi wal harbi. Ini jelas. Bagaimana ayat ini menceritakan bahawa Allah perintah kepada Nabi, wahai Nabi, tunaikanlah solat berjemaah ini sekalipun dalam keadaan takut, dalam keadaan peperangan. Fakana al-jama'ah fil amni wassalami aula. Kalulah perintah Allah ini, dia suruh kita tunai solat berjemaah sekalipun dalam keadaan takut, dalam keadaan peperangan, apatah lagi di dalam keadaan aman dan sejahtera. Lebih-lebih lagi lah solat berjemaah ini patut kita utamakan. Wa thabatat salatul jamaah bis sunnatil fi'liyah wal qauliyah. Jelas sekali selain pada firman Allah, terdapat hadis-hadis baik secara praktikal, baik secara kalam, maknanya Nabi jelas kepada kita supaya tunaikan solat berjemaah. Alaiha tawalil hayati fil hadar safar. Nabi sendiri pun dalam kehidupan dia bersama-sama para sahabat, Nabi tak pernah tinggal solat berjemaah, sama ada ketika bermukim ataupun dalam keadaan musafir, sama ada dalam keadaan tenang ataupun aman, begitu dalam keadaan gembira. Wal baiti wal masjidi, begitu ketika Nabi berada di rumah, begitulah Nabi lebih-lebih lagi ketika berada di masjid. Dan ada dalil-dalil yang lain Nabi sebut solatul jama'atu. Dia kata tafdil solatul fardhi bisab'in wa ishrin darajah. Banyak dalil-dalil menyebutkan tentang kehebatan, kelebihan solat berjemaah ini lebih tinggi darjatnya daripada solat berseorangan 27, dan dalam hadis lain pula menyebut sebanyak 25. Dan ada juga hadis yang menyatakan hadis yang 29. Ada juga tentang kelebihan-kelebihan solat jemaah. Sebab tu saya kata tadi, kita apabila kita pekat umur-umur sebegini, di zaman-zaman muda kita banyak alpa masjid tak kenal, melainkan ketika pencin. Alhamdulillah datang ke masjid. Ketika itu patutlah kita kena rasa bahawa kita ni banyak ketinggalan. Maka kutip pahala sebanyak mungkin, di antaranya adalah dengan solat berjemaah. Saya tak nak ulang di sini. Banyak kali, banyak hadis yang mana menceritakan tentang bukan pahala berjemaah ni tuan-tuan, bukan sahaja dapat di masjid ni, daripada on the way nak main ke masjid lagi, macam-macam janji Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Mai di sini pula dengar azan pula, kita jawab azan satu persatu, menghayati azannya. Lepas tu baca pula doa Allah marabbah hazihi da'watit tammah, sebagaimana kita berazan nanti. Sikit je. Maka Nabi kata barang siapa yang mendengar azan dan menghayati azan dan selepas itu membaca pula doa Allahumma rabbah hazihi da'watit tammah hingga ke akhir, halat lahu syafaati, layak untuk orang tersebut mendapat syafaat aku. Tersebut syafaat ni gapo kalau bahasa mudah? Talian hayat untuk ke syurga.
mudah tersebut. Jadi maknanya dengan hanya semua perkara tersebut berkait rapat dengan hukum solat berjemaah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tarikhu masyru'iyyatiha. Bila ke sebenarnya solat berjemaah ni disyariatkan dalam Islam? Mungkin orang kata solat berjemaah ini bermula ketika Nabi dilantik menjadi Nabi di Mekah lagi. Tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah 13 sanatan yusalli bi ghairi jamaah. Sebagaimana kita tahu bahawa Nabi ni berdakwah di Mekah selama 23 tahun lamanya. Yusalli bi ghairi jamaah. Ketika itu Nabi semayang tidak secara berjemaah. Nabi semayang secara berseorangan. Sebab apa? Wa yusalli munfaridan. Dia kata kama yusalli muslimun munfaridin. Makna ketika itu para sahabat sama juga. Masing-masing solat di rumah masing-masing. Sebab apa? Lianna sahabata kanu makhurina wa yakhafuna ala anfusihim min batasyin musyrikin. Mana kita maklum bahawa ketika itu, mana orang Islam ketika itu diseksa, diazab oleh orang kafir musyrik di Mekah ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala juga melalui lisan Nabi-Nya juga tidak pernah menyuruh para sahabatnya solat secara berjemaah ketika itu. Fayusalluna fi buyutihim, masing-masing sembahyang di rumah masing-masing. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ila al-Madinah, apabila Nabi berhijrah ke Madinah, begitu juga dengan para sahabatnya, aqamal jamaah, bermulalah ketika itu solat secara berjemaah. Bukan setakat tu, wa wadhaba alaiha, Nabi sendiri galakkan sungguh-sungguh, wa banal masjid, yang mana wa jama'a fihi al-muhajir wal ansar wa naqal al-ijma' alaiha. Dan ketika itulah pembinaan masjid, dan ketika itulah dipersedarakan di antara muhajir dan ansar. Bahkan ijma' para ulama mengatakan bermulanya pensyariatan solat berjemaah adalah ketika itu. Baik, tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Salatul jamaah fil jum'ah fardun ainin ittifaq. Tapi kita ingatlah, solat berjemaah untuk solat Jumaat ni kita maklum bahawa dia fardu ain, dan sepakat pada ulama, tak ada pada ulama kata boleh sembahyang Jumaat seorang-seorang, tak ada. Fala tasihu binfiradi kama sayati, sesungguhnya solat Jumaat ni tak sah kita sembahyang secara berseorangan, insya-Allah. Dia kata kita akan bincang di dalam bab-bab yang lain. Amma fi sa'iri salawati fal jama'atu fardun kifayah fil asah mansulir rijali muqimi fi ada maktubah bihaitsu yadhharu biha sya'al jama'ah fil maladin aw mahallim ma. Tetapi untuk solat berjemaah, kita maklum bahawa para ulama berselisih dalam soal ini. Ada sebahagian para ulama mengatakan solat berjemaah ini adalah fardu ain. Maknanya berdosa kalulah seseorang itu solat solat fardu secara berseorangan, tetapi hukumnya tersah, tapi berdosa sebab dia fardu ain. Tapi jemaah sebahagian ulama lain, termasuklah Imam Syafi'i rahimahullah taala anhu, mengatakan bahawa solat berjemaah ini adalah fardul kifayah fil asah. Maknanya mengikut Imam Syafi'i, dia kata ada pendapat yang paling asah mengatakan bahawa pada solat Jumaat ni adalah sunat ataupun fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya kalau setepat tu buat solat berjemaah, makna selamatlah orang lain. Untung orang di bawah estate ni disebabkan pok-pok kita mari sembahyang berjemaah di sini. Kalau tak kerana jemaah tuan-tuan sekalian yang buat jemaah di sini, maka satu estate ni dosa mereka. Ini maksud yang disebutkan dengan fardu kifayah. Sama ada perkara tersebut dibuat di bandar, di kampung, sama ada saghirah atau kabirah, sama ada di kalangan budak kecil ke, apa di kabirah atau budak besar ke, semua sekali syiar buat solat jemaah ni terletak di atas bahu kita. Jadi sebab itulah kalau kita bimbang, kita tengok di masjid. Saya pergi satu seminar yang dibuat baru-baru ini tentang pengimarahan masjid. Masing-masing pembentang bagi rasa kebimbangan. Dia buat soal selidik, siapakah di kalangan orang yang mari sembahyang berjemaah di masjid. Yang paling bimbang sekalinya, dia kata lebih kurang dekat dengan 20 orang tu nak cari seorang
orang muda mari semaya ke masjid ni payah. Bayang ke tuan-tuan. Jadi sebab itulah saya selalu beritahu ke Imam Nasrul, Imam, kita jangan bangga saja Jumaah di sini ramai, sebab saya maklum di Ansted terkenal di antara masjid yang imarahnya bagus. Jadi apakah usaha yang dibuat oleh masjid nak tarik orang-orang muda ni mari ke masjid? Nak buat macam mana? Apakah caranya nak buat? Jadi makna kita jangan biarkan orang lama-lama. Nanti nak azan masjid pada Tok Bilal lepas ni. Itu lagi bahaya. Baik, tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka timbullah persoalan di sini, wa tashra'u salatul jama'ah lin nisa walakin la tata'akkad 'alaihim ta'akkadul rijal. Dia kata solat berjemaah ni untuk orang perempuan juga disyariatkan, tetapi tidaklah seperti ditekankan kepada golongan orang lelaki. Sebab apa? Sebab ada orang beritahu, kenapa tak mari masjid Pak Haji? Dia kata takut isteri kat rumah tak dapat pahala berjemaah, saya semayang kat rumah. Itulah pesan Pak Haji, tayang-tayang mengajar masjid, lari balik. Tak dengar cerita hak sebenar. Orang perempuan ni, dia semayang di masjid ke, dia semayang di rumah ke, maknanya pahala tak serupa dengan kita. Jadi kita mari, kalau kita semayang kat rumah, walaupun dapat pahala Jumaah itu, tapi Jumaah tak sama dengan pahala Jumaah di masjid. Orang perempuan, dia semayang seorang kat rumah pun, maka pahalanya seolah-olah dia semayang berjemaah. Jadi soalan timbul, adakah kalau isteri kita semayang di rumah, ada anak perempuan, maka dia juga disyariatkan supaya semayang berjemaah dengan mak dia tu kat rumah. Jangan biar anak perempuan kita semayang seorang, isteri kita semayang seorang. Jadi buat jemaah tu tetap juga dia syariat kepada dia. Maka kita kena jaga benda tu. Jadi kalau dia semayang jemaah dengan rumah, dengan isteri, dengan anak dia perempuan dekat rumah. Jadi kita semayang kat sini kat masjid, maka pahalanya adalah sama. Sebab ada seorang sahabiah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu cerita macam-macam fadilat kepada orang semayang masjid, bagaimana dengan kami tak pergi ke masjid ni? Maka Nabi kata, semayang masjid kamu adalah di ruang tamu rumah kamu. Maknanya dapat pahala sama juga. Walau bagaimanapun, Nabi pernah ditanya kepada Rasulullah dan Rasulullah pernah menjawab. Dia kata, "Fatashra'u lahu salatul jama' fil masjid wa fil bait, walakin jama'a lahu fil bait afdal." Dia kata, walaupun orang perempuan ini dibenarkan juga dia semaya di masjid, tetapi mereka semaya di rumah tu lebih afdal. Kalaulah dia mari ke masjid itu boleh menimbulkan fitnah. Kalau mari nak belajar tak apa, tak ada masalah. Kalau mari nak sembang jangan. Mari ke masjid maknanya semayang kat rumah, maka lebih afdal daripada mari ke masjid. Tapi kalau mari sini, mari dengan suami, tak pergi ke mana-mana, terus lepas semayang terus balik, tak apa. Sebab Nabi sebut dah, la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutahunna khairul lahunna. Jangan kamu tegah kepada orang perempuan, isteri-isteri kamu nak mari ke masjid. Walau bagaimanapun, kalau dia tak mari ke masjid, dia semayang rumah, maka rumah pun lebih baik bagi dia. Tak apa, tak ada mari masjid pun tak apa, semayang rumah pun tak apa. Tapi kita bawa isteri kita mari masjid dengan tujuan nak dengar majlis ilmu, maka itu lebih afdal. Maka tak jadi masalah. Boleh kita buat demikian. Tapi kalau isteri kita tu artis, artis orang kenal Melaka, kan dengar kata Pak Samad tu kahwin dengan artis, pakak tiba-tiba malam tu ramai di masjid ingat kan dengar ceramah, rupa-rupa nak tengok bini Pak Mat tadi. Maka timbul ketika tu haram ketika itu isteri dia mari ke masjid. Mana tu tengok beza di antara yang boleh ataupun yang menimbulkan fitnah. Baik. Wala tufrad salatul jamaah al-musafirin wa 'alal urati bal takunu salatul jamaah lahum wa salatul infirad sawa illa an yakuna ammiyan au fi zulmati fatustahabu lahum. Walau bagaimanapun, hukum yang kita sebut tadi ditekankan kepada orang yang bermukim. Bagaimana dengan orang musafir? Kalau orang musafir tu dia payah nak cari masjid untuk dia solat, nak berhenti malam-malam tak berani. Mana-mana buat kata malam, ataupun nak berhenti tu susah. Tempat-tempat tertentu tak ada tempat sesuai nak berhenti. Maka dia semayang seorang. Maka dalam kitab ini mengatakan bahawa hukum dia semayang seorang dalam keadaan musafir selepas cari masjid tak jumpa, nak berhenti payah dan sebagainya, sama pahala dengan dia semayang masjid secara berjemaah.
Ini besar juga kehebatan orang musafir ni pula. Dia kata, illa an yakuna ammiyan. Bagaimana dengan orang buta? Ketika Imam Maktum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehebatan solat berjemaah, adakah aku ni orang yang buta juga boleh mari ke perlu sembahyang berjemaah di masjid juga? Maka Nabi tanya balik, dia kata, adakah orang yang boleh membawa kamu mari ke masjid ataupun kamu tahu jalan mari ke masjid? Maka dia jawab, ya. Maka juga hukum ini dikenakan ke atas kamu. Tanpa orang buta pun tuan-tuan, juga disuruh mari ke masjid. Apatah lagi kita orang celik ni boleh nampak ni, lebih-lebih lagi lah disyariatkan untuk kita mari ke masjid. Baik, tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul isu yang saya sebut tadi, kalau orang tu sembahyang kat rumah, adakah solat dia tu batal sebagainya? Dia kata tak, sebabnya solat ni juga sah sekiranya seseorang itu sembahyang secara berseorangan. Ini yang saya sebut tadi, untuk ulama yang mengatakan hukumnya fardu ain, wajib ke atasnya mari sembahyang ke masjid, maka kalau dia sembahyang seorang juga, hukumnya berdosa, tapi solatnya adalah sah. Baik. Al-jama'ah fil masjid. Inna iqamatus salatul jama'ah. Inna iqamatus salatul jama'ah fil masjid fardhu kifayah li iqamatus syairah Islam. Saya sebut tadi bahawa sembahyang berjemaah di masjid ni fardhu kifayah kerana tujuan untuk menegakkan, meninggikan syiar Islam. Fa idza qama bihal ba'du saqatul ism 'alal baqi. Dia kata kalaulah separuh sebahagian dah tunaikan solat berjemaah di masjid, maka tidak berdosalah yang lainnya. Maknanya bolehlah orang lain itu sembahyang di rumah, makna tak beban dengan hukum tadi. Tapi kalaulah dia ni tak ada seorang pun sembahyang berjemaah di masjid, maka seluruh tempat tu akan menanggung dosa. Walakin salatul jamaah fil masjid lirijal afdal min salatul jamaah fil bait was suq wad dairah. Walau bagaimanapun untuk orang lelaki, maka sembahyang berjemaah di masjid itu jauh lebih hebat daripada hukum dia sembahyang di rumah wasuk wad dairah, sama ada sembahyang di kedai masing-masing, berniaga pasal malam, buka sikit kemah sembahyang di bawah kemah tu ataupun di mana-mana kawasan. Mana sembahyang masjid tetap hukumnya adalah afdal daripada dia sembahyang di tempat-tempat yang lain. Tapi bagaimanapun tetap ada perselisihan besar juga di kalangan ulama mengatakan bahawa adakah orang yang sembahyang berjemaah di rumah dapat pahala 25, 27 juga sebagaimana yang disebut dalam hadis ini, ataupun hanya dapat pahala seorang saja. Ulama bersisih. Kalau isteri sembahyang dengan suami di rumah, isteri akan dapat pahala berjemaah, suami akan dapat pahala seorang je. Ada ulama kata begitu. Ada ulama pula kata kalau kita sembahyang di rumah, pahalanya sama juga, dapat 25, 27 seperti dalam hadis juga. Tapi 25, 27 tak sama dengan 25, 27 hak dapat sembahyang di masjid. Tak sama. Sebagaimana yang disebut oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala anhu, mengatakan bahawa kalau kita sembahyang jemaah di rumah dengan isteri, dengan anak-anak kita, dapat juga 25, 27. Tapi status darjat 25, 27 tak sama dengan sembahyang masjid. Ibaratkan kereta kancil tu kereta juga, BMW pun kereta juga. Itulah tuan-tuan fikirlah sendiri apa yang kita nak dapat. Baik, tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik. Sebab apa disebut ini? Sebab ada hadis mengatakan bahawa sembahyang masjid lebih afdal daripada sembahyang di rumah. Dia kata, sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Dia kata, wahai manusia, sembahyanglah kamu di rumah kamu. Fa innal afdal solat al-ma'ruf fi baitihi. Kerana sebaik-baik sembahyang adalah buat di rumah kamu, illal maktubah, melainkan solat fardu. Jelas dah. Jelas dia kata, semayanglah wahai manusia, semayanglah sembayang di rumah kamu itu lebih baik daripada kamu sembayang di masjid, melainkan sembayang fardu. Ini kita dah beritahu jelas banyak kali tentang solat sunat. Mana solat sunat ni lebih afdal kita buat di rumah. Cuma ada di kalangan kita, dia bimbang. Takut-takut tak buat di rumah, maka lebih baik buat di masjid. Walau bagaimanapun, simpanlah sikit solat kita tu supaya kita buat separuhnya adalah di rumah untuk sembahyang sunat tadi. Sembahyang wajib tu, fardu tu, semua bersepakat mengatakan bahawa sembahyang di masjid jauh lebih afdal dari sembahyang di rumah. Wa kullama kana al-masjid aqsa jama'ah fa huwa afdal mimma qalla jam'uhu. Perlulah kita ingat
bahawa sembahyang berjemaah di masjid yang ramai jemaahnya itu adalah lebih baik daripada kita sembahyang berjemaah di masjid yang jemaah yang tak ramai. Dah. Wa hatta solat buyut fi ma kasal jamaah afdal mimma qal jam'uhu. Dia kata begitu juga kalau jenis orang sembahyang rumah. Dia kata berjemaah di rumah bilangan yang ramai itu lebih baik daripada sembahyang berjemaah di rumah yang sikit bilangannya. Sama juga maknanya nak beritahu bilangan ramai itu lebih baik. Sebab apa? Li'anna as-salata fil jama'ati, dia kata kathirah afdal min salatil qalilah. Jelas dalam hadis mengata wa ma kana akthar fa wa ahabbu ila Allah taala. Dia kata sembahyang dengan jumlah ramai itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jumlah yang sedikit, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Bahaki. Walau bagaimanapun, inna salatal jamaah qalilah fil masjid afdal min katsirah fil bait. Walau bagaimanapun, sembahyang berjemaah bilangannya sedikit di masjid adalah jauh lebih baik daripada sembahyang jemaah di rumah dengan jumlahnya ramai. Mari masjid sembahyang 2 orang aja. Tapi sembahyang di rumah boleh sembahyang sampai 20 orang. Buat apa pergi masjid? 2 orang aja. Baik tak sembahyang di rumah. Pahala ni jemaah ramai sampai 20 orang. Tak betul. Maknanya 2 orang sembahyang di masjid jauh darjat lebih tinggi daripada sembahyang berjemaah daripada di rumah walaupun jumlahnya adalah ramai. Begitulah juga. Ni sebab apa? Sebab kadang-kadang kita kata mari masjid pun jemaah tak ramai. Jemaah tak ramai lebih baik kita sembahyang rumah lah. Kata ramai sikit rumah mungkin pahala banyak sikit. Dia keluarkan mazhab sendiri. Sebenarnya tak betul. Masjid lagu-lagu mana pun tetap fadilatnya lebih besar daripada dia sembahyang di rumah. Baik. Selain daripada itu, salatul jamaah fil masjidil jiwar wa illam yahdul ikhtalat jamaah fihi afdal min masjid alladhi yaqsu fihi an-nas khasyatu an tata'attala al jamaatu fi masjidil qarib. Bagaimana hukumnya? Kita nak mari ke masjid, kata ni masjid besar. Tapi kita ada surau dekat rumah kita, kalau pakak mari ke masjid, surau tu tutup. Sebab apa mari masjid berlaku? Contoh kata-kata, malam ni ada ceramah mulai dari Rasul. Panggil pula hak ceramah hak hebat-hebat, hak terkenal berlaku. Pakak mari semayang sini berlaku, hak masjid, surau-surau hak sekitar, pakak tutup berlaku, mari. Maka seluruh hak kawasan dikira sebagai berdosa. Jadi maknanya, kalau kita tak mari ke masjid, walaupun jumlah ramai di masjid, kita semayang di surau kita, bimbang takut tak ada jemaah di surau kita, maka semayang di surau kita walau jemaah tu sikit lebih afdal daripada semayang masjid bila ingat adalah ramai. Termasuk saya tu sekiranya surau tu tutup, kalau masih ada lagi orang solat di sana, maka tidak jadi masalah. Sebab apa? Bimbang takutnya jemaah tak ta'attal jemaah mencacatkan jemaah yang sepatutnya dibuat di tempat tersebut. Kena pesanlah Pak Imam-imam di masjid-masjid di surau-surau, masing-masing ada pengurusi. Malam ni kita ada penceramah hebat mari malam Rasul, pakak nak pergi belakang. Kena pesanlah, kita jangan pergi semua, tak ada orang sembahyang jemaah sini nanti. Pakak berdosa kita belakang. Betul lah. Semua akan berdosa belaka kalau sekiranya tak ada orang sembahyang jemaah di situ. Baik. Inna jama'atan nisa fil buyuti afdal min jama'atihim fil masjid au min huduri fil jama' rijal fil masjid, dia kata. Begitulah juga, dia kata wanita yang mari berjemaah di masjid, dia kata berbanding dengan sembahyang di rumah, maka sembahyang di rumah tu lebih afdal daripada mari ke masjid. Melainkan yang pertama, dia mari ke masjid itu tidak timbul fitnah. Yang kedua, dia kata mari masjid kerana nak belajar ilmu, maka dapatlah fadilat tersebut. Kalau mari saja-saja mari ke masjid nak tengok penceramah, sebab malam ni penceramah dia nama dia Fatah Amin, mari pakak mari berlaku sembahyang dah nama sama dengan saya. Pakak mari tu glamour saya, pakak sebut berlaku nama saya. Fatah lain, ni Wan Abdul Fatah, hak tu Fatah Amin. Itu lain. Jadi pakak mari nak tengok muka Fatah Amin lagu mana. Lagu ni mukanya ingat kau lagu mana lebih handsome on ni pada waktu. Tak apa, tak ada masalah. Okey, kita pergi lagi. Sebab mana hadis yang saya baca tadi, dia kata la tamna'u nisa'akul masajid wa buyutahunna khairul lahunna. Maka jangan kamu tegah
Makna perempuan-perempuan nak mari ke masjid. Walau bagaimanapun, sembahyang di rumah itu lebih baik bagi mereka sekiranya timbul fitnah. Okey, wallahu alam bisawab. Okey, saya buka, ada soalan apa-apa tak? Silakan. Ada lah. Okey. Ada soalan apa-apa? Okey, ada bersama saya dah. Okey. Kita masuk pada poin yang berikutnya. Solatul jamaah lin nisa, saya sebut dah tadi, dia kata yusanul jamaah lin nisa walakin la tata'ak fi haqqin kata'akidah fil haqqir rijal. Orang perempuan juga dia juga berhak untuk solat berjemaah dan juga dituntut ke atasnya, tetapi tidaklah seperti mana yang dituntut kepada kaum lelaki. Sebagaimana hadis yang saya baca banyak kali tadi, tapi lafaz yang berbeza. Iza sta'zana ahadakum ra'atuhu ilal masjidi fala yamna'uha. Apabila seseorang isteri ataupun anak-anak perempuan kamu, mana-manalah, mana minta izin nak mari ke masjid, maka fala yamna'uha, janganlah kamu tegah mereka. Sebaliknya, benarkanlah mereka nak pergi ke masjid. Walakin idza arada al-marhud masjid qarah lahu an tamat tayyiba wa qarah laha aidan thiyab al-mazzakashah wal fakhirah allati talaffat anzar. Walau bagaimanapun, walaupun dibenarkan perempuan nak mari ke masjid, maka tengok-tengoklah pakaian mereka. Nah, ni macam mari ke masjid, macam ratu cantik mari ke masjid. Nah, dengan mukanya lah, macam-macam color yang tampalkan muka macam lampu traffic light kan. Jadi mari ke masjid. Ni mungkin bukan setakat jemaah lain yang pak imam tu goda tengok. Tak boleh. Tak boleh. Jadi maknanya tengok, nasihatkan mereka supaya pakailah pakaian yang baik-baik yang tidak timbul fitnah. Ada juga orang tanya, dia kata, saya pergi ke setengah-setengah masjid, ada masjid tak letak bidai. Ada bidai tu. Maknanya boleh nampak direct pada orang perempuan. Boleh kau tidak buat gitu. Bagi pandangan pribadi saya lah, kalaulah tak ada bidai, tapi kita tak kenal siapa belakang sana. Siapa isteri kita ada pun kita tak jam. Maka dia dibenarkan tak ada bidai. Tapi kalaulah kita masih kenal, saya duduk sini, isteri saya duduk belakang. Saya tengok sini, saya tahu dah isteri saya hak tu, maka ketika itu ada bidai lebih baik sebab dia akan timbul fitnah. Akan timbul fitnah. Ustaz, tu bidai jarang macam mana? Kalau jarang siapa kita tak kenal, hak mana satu tak ada masalah. Boleh je. Tapi kalau nampak direct, maka timbul fitnah. Itulah hukumnya adalah diharamkan tadi. Wa yasihu lil mar'ati an ta'uman nisa fil bait wa fil masjid. Boleh dak orang perempuan nak jadi tu imam sebagainya. Boleh, tapi jangan pastikan jangan ada orang lelaki belakang dia. Boleh, tak ada masalah dia jadi imam masa-masa sama-sama dia. Jadi kalau orang perempuan jadi imam, adakah dia boleh baca kuat ataupun tidak seperti mana orang lelaki? Boleh. Selagi mana tidak timbul fitnah. Maknanya semayang sekali dengan anak-anak dia mana ada anak perempuan 3 orang kat rumah, mak jadi tu imam. Jadi semayang lambat gitu pok kan. Tak tahulah yang masuk gapo malam tu isyak semayang pukul 9. Kita balik dah rumah, pok dia tak solat lagi. Tanya dah semayang belum? Oh, tak ingat tak semayang lagi. Kita pun suruh isteri kita semayang, dia mengimamkan anak perempuan dia, maka dia boleh baca dengan bacaan yang agak kuat sebab kita ni mana sah mendengar suaranya. Tapi kalau dalam rumahnya ada yang bukan mahramnya, maka haram ke atas dirinya baca dengan suara yang kuat. Baik, tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada 3 minit lagi. Apabila kita sebut tentang hukum solat berjemaah tadi, ada tak keuzuran tertentu yang membolehkan seseorang itu tidak datang ke masjid? Memang tak dinafikan bahawa apabila kita sebut tentang kehebatan solat berjemaah dan tentang pahala-pahala yang kita akan perolehi yang kita buat solat berjemaah ini, maka pakat berebutlah nak mari solat berjemaah. Yang dia kata, man sami'an nida falam yujibhu fala solata lahu illa min uzrin. Sebab dalam hadis menyatakan bahawa barang siapa yang mendengar azan tapi dia tak solat berjemaah ketika itu, maka lam yujid fala solata lahu, maka tidak dikira solat ke atas dirinya, melainkan ketika ada dalam keadaan keuzuran. Maka ditanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud keuzuran itu ya Rasulullah? Qala khaufun au maradun. Di antaranya adalah ketika dalam keadaan takut. Takut tu bukan takut ke hatu.
Ada juga takut ke hantu, ada juga tak lalu takut ke hantu, lalu kat kubur. Bukan yang tu. Mungkin takut di sini merujuk kepada keselamatan dia. Nah, au maradun, ataupun dalam keadaan yang sakit. Soalan, situasi orang yang baru sampai di masjid, tiba-tiba imam dah bagi salam. Kebiasaannya orang kita suka nak ikut orang yang masbuk yang belum siap solat untuk jadikan imam. Padahal bukankah lebih baik solat bersendirian daripada mengganggu orang sedang solat? Atau lebih baik bersabar dulu, mungkin ada orang lain yang baru sampai untuk solat, yang jemaah yang baru. Okey, sikitlah. Minta maaf muazzin, sikit je. Jadi dia kata, mana lebih baik seseorang itu, kalau yang mari tu tengok-tengok orang tahiyat akhir dah. Jadi tahiyat akhir tak sempat kat takbir, orang pun assalamualaikum, assalamualaikum, ada seorang masbuk belakang, mana lebih baik dia tunggu jemaah lain mari ikut imam tu, ataupun dia tepuk belakang ikut imam yang masbuk tadi, ataupun semayang berseorangan. Kalau paling belakang tak ada orang yang nak semayang jemaah dengan dia, maka sudah tentu ikut orang masbuk itu lebih baik. Tidak ada istilah mengganggu, sebab Nabi memang ajar gitu. Jangan timbul Islam mengganggu, tak timbul. Tepuk takut dia mengganggu. Tak ada. Bukan Islam mengganggu atau tidak. Sebab apa? Sebab solat Jumaat itu jauh lebih hebat darjatnya daripada solat yang berseorangan. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallimal Ibrahim al-hikmata allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibali yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabba Sulaiman, ya Rabba Ibrahim, Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wa nisyam birahmin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa abidna nisyam birahmin. Allahumma warzuqna fahman muslim birahmatik birahmin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.